selepas 2010, dan terutamanya saya menyumbang perubahan pemikiran dalam masyarakat ni kepada pengenalan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, IFSA 2013, yang menyentuh tentang hibah takaful, salah satu daripadanya jadual 10. Ya, jadi semenjak IFSA diperkenalkan, dan takaful ni biasanya memang orang muda lah yang ambil, dan diceritakan kepada orang muda, kita dapati bahawa demografik profil pelanggan kita yang membuat perancangan harta pun mulai berubah. Hari ini kita dapati bahawa 55% daripada pelanggan kita yang merancang harta adalah mereka yang berumur 55 tahun ke bawah. Dia dah shift, dia dah tukar. Kalau dulu orang berumur yang merancang harta, sekarang ni orang muda yang merancang harta. Kenapa orang muda merancang harta? Sebab kalau orang muda, orang yang berumur 55 tahun ke bawah ni, kebarangkalian besar bila berlaku kematian. Dengan situasi COVID hari ni, kita seram sejuk, kita melihat orang yang lagi muda daripada kita, umur 20-an, umur belasan tahun pun ada yang mati kerana COVID-19. Ya, lagi kan pula tua ni dah berumur tu yang tak berani keluar rumah tu, duduk je dalam rumah diam-diam kan, work from home aja semuanya kan. Jadi bila orang yang berumur bawah 55 tahun meninggal dunia, kebarangkalian besar, satu, rumah dia masih ada pinjaman bank yang belum selesai, kecuali kalau dia tu millionaire lah, some public listed company punya executive chairman ke apa tu lain cerita lah. Tapi kebanyakan orang akan ambil loan rumah tenure dia sampai umur dia pencen. Jadi kalau dia meninggal umur 50 tahun, umur 45 tahun, loan rumah dia memang belum selesai, confirm belum selesai. Yang kedua ialah kemungkinan besar dia meninggalkan anak yang berumur bawah 18 tahun. Dan bagi golongan-golongan profesional saya jumpa, memang ada situasi-situasi di mana golongan profesional ni, doctors, architects, engineers, accountants dan sebagainya, mereka ni berpendapatan tinggi. Jadi kerana dia berpendapatan tinggi, dia beli rumah yang besar dan harganya mahal, dan dia punya pinjaman loan pun tinggi ya, sebab beli rumah harga 2 juta, 3 juta. Dia ada kemampuan, pendapatan dia 70-80 ribu sebulan, dia ada kemampuan, dia belilah rumah yang besar. Takkan dia duduk rumah kecil pula kalau pendapatan dia 80 ribu sebulan kan. Tetapi pasangan mereka adalah suri rumah tangga sepenuh masa, yang memang biasanya saya jumpa memang golongan profesional ni, dia akan minta pasangan dia, ayang duduk rumah je lah, uruskan anak-anak pergi sekolah, mengaji, tuition, apa benda semua, bagi fokus kepada pendidikan dan membesarkan anak-anak. Abang kerja sebab gaji abang pun dah banyak dah kan. Kebanyakannya gitu. Jadi orang-orang ini bila berlaku kematian kepada mereka, mereka akan terkesima. Kenapa dia terkesima? Sebab bila mati saja seseorang itu, maka harta itu menjadi milik waris-waris mengikut hukum faraid. Jadi dalam kes ini ya, sama ada yang membeli rumah secara bersama ke, joint loan ke, ataupun suami aja yang beli ya, bila berlaku kematian, rumah yang diduduki oleh balu dan juga anak-anaknya juga sebenarnya adalah milik waris-waris mengikut hukum faraid semua sekali. Dan waris-waris mengikut hukum faraid ni ada masanya ibu bapa memang termasuk lah, itu memang confirm lah waris mengikut hukum faraid. Tapi ada masanya ada beradik pun terlibat, ada masanya datuk pun terlibat ya. Jadi dia sesuatu yang bukan milik mutlak kepada pasangan dan anak-anak. Dan bila rumah tu ada loan, 23 tahun saya buat kerja ni, beribu-ribu kes saya jumpa. Saya tak pernah jumpa kes di mana bila berlaku kematian kepada seseorang itu, waris-waris faraid yang lain selain daripada anak dan isteri dia akan datang kata, tak apalah kakak, kita bayar baki tunggakan ni bersama-sama sebab kami pun ada hak ke atas rumah ni. Tak pernah jumpa. Kebiasaannya pasangan dan anak-anak itulah yang bertungkus lumus untuk menyelesaikan baki tunggakan pinjaman rumah tersebut. Tadi saya beritahu dalam kes yang saya sebut mula-mula tu, kes 2015, walaupun ada insurans, tetapi insurans itu tidak cover keseluruhan pinjaman. Selepas insurans tu dilangsaikan, dibayar, ada baki lagi 50 ribu. Jadi dalam banyak keadaan kita pun berjumpa dengan kes-kes begini. Walaupun ada MRTT, tapi MRTT itu tak cukup nak langsaikan hutang tersebut, masih ada baki, dan baki itu terserahlah kepada pasangan dan anak-anak untuk selesaikan. Kenapa? Sebab mereka yang tinggal dalam rumah tu, kalau mereka tak selesaikan nanti bank lelong, macam mana? Jadi terpaksalah mereka selesaikan ya. Dan apabila mereka telah selesaikan, dekat situ ada hak waris-waris mengikut hukum faraid yang lain. Dekat situ selalu timbul banyak masalah. Wasiat Syok Berhad, kita melihat kepada maslahat ini. Tambah lagi dengan keadaan COVID-19 sekarang, dan dalam dunia hari ini kita dapati yang meninggalnya bukan orang-orang yang berumur, yang meninggalnya orang-orang muda kan. Hari-hari kita baca kes anak yatim piatu umur 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kan, ditinggalkan kan. Ada yang kes lagi horror, ibu bapa meninggal serentak tinggalkan anak-anak yatim. Kes macam ni kebelakangan ni kita baca sangat banyak. Jadi kerana itu kita mencadangkan pentingnya harta yang masih dalam cagaran itu dihibahkan. Soalan boleh hibah ke tak boleh hibah? Boleh hibah ya, tetapi dia mesti ikut syarat-syarat tertentu. Bukan main tembak-tembak aja hibah macam tu. Macam kita di Wasiat Syok Berhad, bila kita buat penyelidikan ni dan kita dapat jabatan penyelidikan ni ya, kita dapat guidance, mendapat
panduan yang jelas. Hibah harta bercaga boleh dibuat, tetapi dia mesti patuh kepada syarat-syarat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu semua ada dekat dalam ni. Ya. Jadi Jabatan Penyelidikan kita mendapati bahawa boleh dibuat tapi tertakluk kepada syarat. Jadi orang tanya boleh ke tak boleh dihibahkan harta dalam pinjaman? Boleh. Siapa dan kenapa penting? Kerana kalau si isteri tadi tu dia terpaksa bertungkus lumus jual kuih dan sebagainya, apa delivery lah, COD lah, apa tu benda sekarang ramai orang buat COD kan. Kalau dia terpaksa bertungkus lumus nak menyelesaikan tunggakan pinjaman rumah suami dia yang dia duduk sekarang, sekurang-kurangnya bila dia dah bayar semua sekali, rumah tu jadi milik dia sebab suami tu dah hibahkan kat dia. Tapi kalau tidak ada proses hibah ini dibuat, bila berlaku kematian kepada suami dia, isteri ni bertungkus lumus berseorangan nak menyelesaikan tunggakan pinjaman, tetapi bila dah habis selesai tunggakan pinjaman, maka adalah hak waris-waris lain mengikut hukum faraid. Dalam keadaan macam ni, kalau orang tanya saya kenapa penting? Penting kerana saya sendiri, saya menghibahkan rumah saya yang masih dalam pinjaman kepada anak-anak saya. Kenapa? Kerana saya hendak bila berlaku kematian kepada saya, walaupun ada tunggakan yang masih ada lagi tunggakan pinjaman, anak-anak saya selesaikan. Anak-anak saya alhamdulillah ada yang dah besar, dah dewasa, dah bekerja, jadi tak ada masalah untuk mereka selesaikan loan tersebut. Tetapi bila mereka selesaikan loan tersebut, rumah itu sebenarnya memang sudah pun menjadi milik mereka sebab saya telah hibahkan rumah tu hari ini. Saya dah hibahkan rumah tu hari ini. Jadi adalah mereka tempat untuk berlindung. Jadi ini yang sebenarnya adalah masalah kepentingan masyarakat yang kita kena lihat. Jadi kalau tanya saya kenapa penting? Memang sangat penting. Sebab apa? Sebab kita beli rumah. Saya seorang ayah, saya beli rumah. Rumah tu saya belikan untuk anak dan isteri saya. Saya hendakkan anak dan isteri saya ada tempat berteduh sekurang-kurangnya selepas pemergian saya.